Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Dalam video pada kali ini, kita akan lihat untuk PDPR Matematik tahun 2, subtopik operasi asas, tajuk tolak dua nombor dalam lingkungan 1000. Baik, mari kita mulakan. Baik, murid-murid boleh rujuk buku teks matematik jilid 1 muka surat 62. Baik, di sini kita ada satu situasi, seorang badut yang sedang memberikan belon kepada kanak-kanak. Baik, tadi ada 150 biji belon. Maknanya pada awal tadi dia ada 150 biji belon. Dan kemudian dia beri 40 biji belon kepada kanak-kanak. Jadi maksudnya daripada 150 biji belon yang dia ada, dia telah beri 40 daripadanya, daripada 150 ni beri 40 kepada kanak-kanak. Jadi soalannya, berapakah belon yang tinggal? Baik, di sini kita ada ayat matematik. Cikgu dah terangkan dalam kelas sebelum ni, ayat matematik 150 tolak 40 sama dengan berapa? Jadi jawapan yang kita cari adalah berapa belon yang tinggal selepas badut ni beri 40 biji belon. Okey, jadi kita boleh gunakan teknik bilang. Teknik bilang ni di mana kamu hanya perlu bilang sahaja secara menurun 10-10. Maksudnya daripada 150 kamu bilang secara menurun. Menurun 10-10. 150, 140, 130, 120 dan 110. Okey, setiap kali kamu bilang, kamu telah tolak 10. Okey, jadi jawapannya ialah 110. Belon yang tinggal ialah 110 biji. Jadi konsep tolak, apabila kamu menolak sesuatu nombor, nombor yang asal akan berkurangan mengikut berapa nilai yang kamu tolak. Seperti dalam contoh ini 150, ini adalah nilai asal, dan apabila kamu tolak dengan 40, nilai 150 tu dia akan berkurang, dia menjadi 110. Baik murid-murid, mari kita lihat contoh yang lain. Baik, murid-murid boleh rujuk buku teks matematik jilid 1 muka surat 63. Okey, di sini kita ada satu lagi situasi. Ada seorang penjual tiket, dia menjual tiket untuk masuk ke taman tema ni. Baik, jadi dia kata saya dah jual 32 keping tiket daripada jumlah asalnya 285 keping tiket. Dan soalannya, berapakah tiket yang belum dijual? Baik, untuk situasi ini, perkara pertama yang murid kena buat, mesti cari berapa nilai asal. Berapa nilai asal, dan nilai asal selalunya adalah nombor yang paling besar. Jadi kat sini kita ada dua nombor, 285 dan 32. Nombor yang paling besar di sini adalah 285. Jadi kita tulis 285 tolak dengan nombor yang kecil 32. Dan kita akan cari berapakah tiket yang belum dijual. Baik, ini adalah ayat matematik. Untuk operasi tolak, kita sebenarnya ada beberapa cara. Baik, cara yang pertama adalah dengan menggunakan biji-biji manik ni. Kita susun mengikut nilai tempat yang betul, dan kemudian untuk tolak kita akan keluarkan biji manik tu daripada bilangan asal. Contoh di sini 285, jadi kita susun dua manik ini di tempat ratus, dia jadi 200. 8 biji manik disusun di tempat puluh, jadi 80. Dan 5 di tempat sah menjadi 5, jadi 285. Bila kita tolak 32, kita kena keluarkan manik yang asal, yang ada di nombor asal ni sebanyak mana yang kita nak tolak.
Okey, jadi 285 tolakkan dengan 32. Jadi kita buang 3 biji di bahagian puluh dan 2 biji di bahagian star. Dan nilai yang tinggal inilah jawapan dia, iaitu 253. Okey, kalau murid-murid kira bilangan yang ada di sini, murid-murid akan dapat jawapan 253. Baik, kita tengok cara yang kedua. Cara yang kedua dengan menggunakan blok-blok kecil ini. Okey, di sini kita ada 200. Satu keping papan yang penuh dengan blok ni mewakili 100. Jadi kalau 2 keping, 200. Baik, di sini kita ada batang-batang blok. Satu batang mewakili 10 blok. Jadi kalau 285, 200 2 keping blok 100, 8 batang blok ada 8 batang ni 80 dan ada 5 blok mewakili 5. Jadi bila kita nak tolak, kita hanya perlu pangkah sahaja blok yang kita nak tolak. Jadi kita pangkah di sini 3 blok dan di bahagian star ni 2 blok. Okey. Kalau murid-murid perhatikan, sama sahaja caranya seperti cara yang pertama. Cuma cara yang pertama menggunakan biji-biji dan cara yang kedua menggunakan blok. Baik, mari kita lihat cara yang ketiga. Baik, untuk cara yang ketiga kita akan menggunakan bentuk lazim. Okey, murid-murid perhatikan di sini yang cikgu tunjukkan ini adalah bentuk lazim. Bentuk lazim ni bentuknya sama sahaja seperti bentuk lazim dalam operasi tambah. Yang berbeza hanyalah simbol operasi. Okey, di sini kita ada simbol operasi tolak. Okey, jadi cara untuk menggunakan bentuk lazim ni sama seperti operasi tambah yang sebelum ni. Okey, kita susun nombor ikut nilai tempat yang betul. Di 285 tolakkan dengan 32. Perhatikan nombor-nombor ini disusun mengikut nilai tempat yang betul. Jadi mula-mula tolak star. Jadi 5 tolak 2 jadi 3. 8 tolak 3 jadi 5 dan 2 bawa sahaja turun. Jadi jawapannya tiket yang belum dijual ialah 253 keping. Baik, mari kita lihat contoh yang lain. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks matematik jilid 1 muka surat 64. Okey, jadi soalannya adalah 349 tolak 215. Okey, kita akan menggunakan bentuk lazim untuk menyelesaikan ayat matematik ni. Bentuk lazim, kenapa kita guna? Sebab ia lebih pantas dan cepat berbanding kita guna bentuk manik dan bentuk blok. Sebab cara manik dan cara blok tu makan masa, sebab murid-murid kena kira persatu blok-blok dan manik-manik tersebut. Baik, kita akan gunakan bentuk lazim. Mula-mula kita susun dulu nombor mengikut nilai tempat yang betul. Okey, jadi 349 tolak, simbol tolak jangan lupa, tolak 216. Okey, gariskan atas dan bawah. Baik, sebelum kita menolak, murid-murid kena ingat kita mesti tolak dari nilai besar dahulu. Okey, kalau ada murid-murid yang tersalah, dia akan tolak daripada nilai ratus. Jadi jawapan ni akan jadi salah lah. Jadi tolak mesti dari nilai besar. Jadi 9 tolak 6 jawapannya 3. 4 tolak 1 3 dan 3 tolak 1 2 jadi 1. Jadi jawapannya ialah
133. Okey, kalau murid-murid perasan, caranya sama sahaja macam kita guna operasi tambah, nilai bentuk lazim operasi tambah. Yang berbeza hanyalah kalau operasi tambah, kita tambah, nombor akan jadi besar. Tapi dalam operasi tolak, bila kita tolak, nombor akan jadi kecil. Baik, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Baik, kita ada ayat matematik di sini, 248 tolak 107. Okey, jadi macam yang cikgu cakap sebelum ni, susun dahulu nombor ikut tempat, nilai tempat. Baik, 248 tolak, ingat nilai simbol tolak ni murid-murid selalu lupa. Jadi apabila murid-murid tak tulis ni simbol tolak ni, murid-murid jadi keliru. Kita nak buat operasi apa? Jadi simbol tolak ni sangat penting. Tolakkan dengan 107. Okey, garis atas dan bawah. Okey, dan macam biasa kita kena tolak daripada nilai sah. Ini adalah step yang sangat penting. Kebanyakan murid-murid terlupa ataupun tersalah. Selalu mula daripada ratus, tapi sebenarnya kita kena tolak daripada sah. Jadi kita tolak sama-sama. 8 tolak 7 jadi 1, 4 tolak 0 jadi 0, jadi 4, dan 2 tolak 1 jadi 1. Jadi jawapannya ialah 141. Baik, kita ada ayat matematik lagi kat sini, 436 tolak 32. Baik, kalau murid-murid perhatikan, kita akan tolak dengan nombor yang hanya ada 2 digit sahaja. Jadi, amat penting untuk murid-murid susun nombor mengikut nilai tempat yang betul. Baik, perhatikan bagaimana cikgu susun nombor mengikut nilai tempat yang betul. Bila murid-murid nak susun nombor ikut nilai tempat, sebaiknya murid-murid menyebut nombor yang disusun supaya murid-murid tahu nilai apa nombor tu dekat nilai tempat yang mana satu. Okey, contoh yang cikgu bagi, 436 tolak 30. 32. Jadi buat garis side. 6 tolak 2 jadi 4. Okey, bermula daripada sah. Kemudian 3 tolak 3 jadi 0 dan 4 bawa turun sahaja sebab di sini tiada apa-apa nombor. Kalau murid-murid perhatikan, sama sahaja cara penyusunan nombor seperti operasi tambah. Yang berbeza hanyalah kita tambah jadi nombor ni jadi besar, tapi dalam operasi tolak, bila kita tolak nombor, dia akan jadi semakin kecil. Okey, jadi jawapannya ialah 404. Baik, mari kita cuba kita cuba jawab soalan ini. 596 tolak 275. Okey, tapi kali ini kita tak guna jadual tadi. Kita cuba susun tanpa murid-murid lukis jadual tu. Baik, jadi ingat yang paling kiri adalah 100, tengah-tengahnya 10, dan yang paling kanan sekali ialah sah. Okey, jadi kita akan susun nombor ni. 596 tolak 275. Okey, garisan jangan lupa buat.
Baik, apa kata murid-murid cuba jawab soalan ini dahulu. Okey, boleh pause dahulu dan kemudian murid-murid boleh tengok apakah jawapan betul. Baik murid-murid, mari kita lihat sama ada jawapan murid-murid betul atau sama ke dengan jawapan cikgu. Okey, 6 tolak 5 jadi 1. Kita kena mula daripada kanan lah. Ingat, kalau nak tolak mesti daripada kanan. Okey, jadi 9 tolak 7 jadi 2. 5 tolak 2 jadi 3. Jadi jawapannya 321. Adakah jawapan murid-murid sama dengan jawapan cikgu? Bagus. Jawapan murid-murid kalau sama dengan jawapan cikgu, murid-murid telah pandai untuk melakukan operasi tolak. Baik, mari kita lihat yang seterusnya. Okey, murid-murid, di sini kita ada satu lagi contoh. 446 tolak 142. Okey, sebelum ni murid-murid dah lihat bagaimana cara cikgu susun nombor-nombor ni mengikut bentuk lazim. Jadi cikgu nak murid-murid cuba susun nombor-nombor ini mengikut bentuk lazim yang betul. Murid-murid boleh pause dahulu video ini dan boleh play semula untuk melihat jawapan yang betul. Baiklah, mari kita lihat jawapan yang betul bersama-sama. Baik, 446 tolak 142. Jadi kita buat garisan atas dan bawah. Okey. Ini adalah bentuk lazim yang betul. Jadi kita mulakan tolak daripada bahagian kanan. 6 tolak 2 jadi 4. 4 tolak 4 jadi 0 dan 4 tolak 1 jadi 3. Baik, jadi jawapannya adalah 304. Baik, bagaimana pula jika murid-murid dapat jawab soalan seperti ini? 713 tolak nombor yang kita tidak tahu sama dengan 701. Jadi berapa nombor yang ditolak ya? Baik, kita perkara pertama yang kita nak buat, mula-mula kita buat dulu bentuk lazim. Okey, memandangkan nombor yang di tengah-tengah ni kita tak tahu, jadi kita gantikan dengan kotak kosong seperti ini. Baik. Kemudian untuk mendapatkan jawapan di tempat kosong ini, kita akan tolak nombor atas dan bawah. Okay? Jadi 3 tolak 1 jadi 2, 1 tolak 0 jadi 1, 7 tolak 7 jadi 0. Jadi cikgu tak letaklah nombor 0 di sini sebab 0 memang nilainya kosong. Okay. Kalau nombor 0 berada di tempat ratus, tak perlu tulis pun tak apa ya, sebab 0 ni nilai dia kosong lah, nilai dia tak ada apa-apa. Jadi kita tak perlu tulis. Kalau 0 di bahagian tengah-tengah atau di bahagian belakang sahaja yang kita kena tulis. Di bahagian depan kita tak perlu tulis pun nilai 0. Jadi jawapannya ialah 12. Macam mana pula kalau nilai yang kita tak tahu tu berada di hadapan? Okey, jadi di sini kita ada satu ayat matematik. Nilai yang kita tak tahu tolak 112 sama dengan 701. Jadi macam biasa kita buat bentuk lazim. Tulis nombor mengikut nilai tempat yang betul. Nombor yang kita tak tahu kita gantikan dengan kotak kosong macam ni. Baik, untuk dapatkan jawapan, untuk dapatkan nilai
nombor di tempat kosong ini kita akan tambahkan semua nombor yang ada di bawah. Baik, perhatikan bagaimana cikgu buat. 2 tambah 1 jadi 3. 1 tambah 0 jadi 1. 1 tambah 7 jadi 8. Okey, jadi kalau murid-murid rasa ragu-ragu, betul ke jawapan dia? Kita cuba tolakkan. 3 tolak 2, betul tak jawapan dia 1? Betul. 1 tolak 1, betul tak jawapan dia 0? Betul. Dan 8 tolak 1, jawapannya 7. Jadi jawapan tempat kosong kita ni betul lah. Jadi jawapan ialah 813. Baiklah, itu sahaja video cikgu pada kali ini. Cikgu harap murid-murid dapat memahami bagaimana operasi tolak dan juga cara menolak menggunakan bentuk lazim. Okay, terima kasih kerana menonton dan semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.